Hai, selamat sejahtera. Jumpa lagi dalam channel Ticerita. Kali ini Ticerita akan membincangkan satu topik yang terdapat di dalam semester 1, yaitu bab 3.6, subtopik perkemahan. Oke, untuk tajuk ini kita akan melihat mengupas 3 objektif, yaitu dengan harapan di akhir perbincangan pada kali ini pelajar semua akan dapat memperhatikan, mendapat, mencapai atau mengetahui. Satu ialah perancangan perkemahan selama 3 hari 2 malam, menyediakan senarai semak sebelum perkemahan seperti pembentukan jawatan kuasa induk, jawatan kuasa kerja, merancang aktiviti perkemahan, memilih lokasi ataupun tapak perkemahan, membuat kertas kerja, memohon kebenaran, ataupun menyediakan peralatan yang diperlukan sepanjang perkemahan. Objektif yang kedua ialah melaksanakan aktiviti berpandukan kepada perancangan yang telah disediakan. Dan objektif yang ketiga adalah memerihalkan dan melaksanakan tanggung jawab terutama sekali selepas perkemahan, yaitu penyelenggaraan peralatan. Selain daripada itu, melaksanakan postmortem dan juga menyediakan laporan. Baiklah, sebelum kita melihat kepada prosedur tetap untuk melaksanakan perkemahan, pelajar perlu tahu apa maksudnya kemah ataupun perkemahan. Oke, kemah ini merupakan salah satu rumah kecil ataupun tempat yang paling ringkas, paling ringan, paling mudah dibawa kemana-mana sebagai tempat berteduh daripada terlalu kesejukan atau terlalu panas pada waktu siang. Sementara itu, perkemahan ini adalah merupakan aktiviti bermalam di luar kawasan rumah, ataupun di hutan, ataupun di tepi pantai, ataupun di kawasan-kawasan yang disediakan sebagai tapak perkemahan, contohnya di kawasan-kawasan taman rekreasi, di mana ia melibatkan individu ataupun sekumpulan individu ini bermalam, sama ada 1 malam ataupun 2 malam ataupun bermalam-malam. Oke, aktiviti perkemahan ini boleh juga dilakukan secara bersendirian ataupun secara berkumpulan mengikut keperluan. Contohnya kalau ada individu yang dia suka berkemah secara solo, dan ada pula sekumpulan individu ini merancang untuk berkemah bersama-sama. Tujuan dan aktiviti adalah mengikut keperluan masing-masing. Oke, seterusnya kita lihat apa faedah sekiranya individu ataupun pelajar itu melibatkan diri dalam perkemahan. Oke, yang pertama sekali ialah pelajar ini ataupun individu ini dia akan belajar untuk berdikari dan juga ikhtiar hidup, survival. Sebab bila dia berada di luar kawasan rumah yang serba kekurangan, tidak lengkap kan kalau berkemah. So dia terpaksa belajar bagaimana untuk survive ataupun ikhtiar hidup. Dan selain daripada itu, perkemahan ini juga akan memupuk sikap dalam kalangan pelajar ataupun individu itu untuk mengamalkan kebersihan. Sebab biasanya apabila kita berkemah, kita akan diajar untuk sentiasa mengamalkan kebersihan, terutama sekali selepas perkemahan. Kita memastikan bahwa tapak perkemahan yang kita tinggalkan itu dalam keadaan yang bersih.
dan juga memupuk sikap berdisiplin dalam kalangan pelajar ataupun individu yang berkemah, berdedikasi dan juga mematuhi peraturan. Kenapa? Sebab apabila kita berkemah, sudah pasti ada peraturan-peraturan yang disediakan untuk sepanjang perkemahan itu dilaksanakan. Jadi mau tidak mau semua pelajar kena ikut. Secara tidak langsung ini akan mengajar ataupun mendidik pelajar ataupun individu untuk sentiasa mengamalkan disiplin ataupun peraturan yang disediakan. Juga melatih pelajar untuk merancang aktiviti berdasarkan tempo yang disediakan untuk berkemah. Dan selain daripada itu, faedah, ada banyak faedah kan. Faedah yang kelima ialah meningkatkan tahap kecerdasan pelajar, juga meningkatkan keyakinan pelajar. Sebab ketika apabila kita berkemah, pasti ada aktiviti yang berunsur kecerdasan fizikal. Jadi secara tidak langsung ini dapat meningkatkan tahap kecerdasan fizikal. Bukan fizikal sahaja sebenarnya, mental, juga rohani ataupun sosial pelajar tersebut. Oke, faedah yang keenam, yang ini yang biasa selalu ditulis di dalam jawaban peperiksaan, yaitu mengeratkan hubungan silaturahim. Ya, betul. Sebab apabila kita berkemah, dia dapat meningkatkan atau mengeratkan hubungan sesama rakan. Bukan sahaja ikatan kekeluargaan, tetapi juga meningkatkan proses sosialisasi dalam kalangan ahli yang bercamping tersebut atau berkemah tersebut. Alright, ada lagi faedah lain, yaitu menghargai alam sekitar ciptaan Tuhan. Nah, ini lebih kepada unsur rohani, yaitu mensyukuri apa yang kita ada. Wah, di Sabah ini ada banyak tempat alam semula jadi yang sangat cantik dan juga sangat sesuai untuk tempat berekreasi ataupun menjalankan atau melakukan melaksanakan perkemahan. Oke. Selain daripada itu, faedah yang seterusnya ialah perkemahan ini dapat mengurangkan tekanan kerja ataupun tekanan stres dalam diri individu, yaitu memberi peluang untuk melepaskan tekanan. Dia ada satu istilah yang kita sebut sebagai katarsis. Katarsis ini ialah luahan emosi yang dibenarkanlah. Contohnya kalau dalam kelas mana boleh kamu teriak-teriakan, tapi kalau dalam camping tengok kita ada yell, kita ada lagu semangat, ada moto. So ini ialah salah satu katarsis. Oke, menghilangkan tekanan tuh, and then berseronok sambil menjalani aktiviti-aktiviti fisikal ataupun aktiviti-aktiviti mental yang telah dirancang. Penting juga faedah perkemahan ini ialah mengelakkan para pelajar terjebak dalam aktiviti-aktiviti sosial yang tidak berfaedah. So, berkemah ini mendatangkan faedah yang baik. So, ini gejala sosial yang sehat, ya, bukan tidak sehat. And then juga menggalakkan sikap bekerja sama dalam kalangan pelajar. So, itu adalah beberapa contoh faedah ataupun apa yang pelajar dapat sekiranya melibatkan diri dalam aktiviti perkemahan. So, kalau dalam menjawab peperiksaan, apapun jawaban yang relevan boleh diterima sebagai faedah dalam apabila Anda melibatkan diri dalam perkemahan. Oke, seterusnya kita lihat
objektif yang pertama tadi, yaitu perancangan program perkemahan. Perancangan program perkemahan ini kita bahagikan kepada 3, yaitu yang pertama ialah sebelum perkemahan, semasa perkemahan, dan selepas perkemahan. So, untuk mencapai matlamat program perkemahan, maka ada beberapa komponen yang perlu kita kenal pasti ataupun kita perlu ketahui supaya apa yang kita rancang itu mencapai matlamat yang diingini atau yang telah kita rancang. So, yang pertama ialah komponen organisasi. Apa maksud komponen organisasi ini? Ia melibatkan pembentukan jawatan kuasa. So, biasanya kita akan bentuk 2 jawatan kuasa. Jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa kecil atau jawatan kuasa pelaksana, atau kadang-kala ada yang sebut jawatan kuasa kerja, di mana jawatan kuasa ini atau organisasi ini yang akan terlibat secara langsung dalam proses merancang aktiviti perkemahan tersebut. And then komponen yang kedua ialah implementasi ataupun pelaksanaan, yaitu melaksanakan program-program yang telah dirancang dengan baik. Contohnya, biasanya kalau dalam amali STPM ini, mendirikan kemah, menurunkan kemah, belajar tentang ikatan, selain daripada itu merancang aktiviti permainan ataupun yang berbentuk pertandingan ataupun pelbagai kemahiran lain yang dirancang. So, itu kita sebut sebagai komponen implementasi. Komponen yang ketiga ialah komponen promosi. Maksud komponen promosi ini ialah aktiviti perkemahan kita ini perlu dimaklumkan ataupun sampaikan maklumat ini kepada personel tertentu. Contohnya kepada ibu bapa pelajar perlu dimaklumkan berkaitan dengan aktiviti yang dirancang, kepada tempat ataupun lokasi yang telah dipilih untuk memohon kebenaran menggunakan kawasan untuk tapak perkemahan. Contohnya kalau pergi ke kampung, kena berhubung dengan ketua kampung lah kan. Selain daripada itu, personel lain yang terlibat ialah bomba, jabatan kesehatan, polis, ataupun perhilitan kalau perkemahan kita di kawasan hutan. So, ini ialah masuk dalam komponen promosi. And then komponen yang terakhir dalam proses perancangan perkemahan ialah penilaian, yaitu selepas kita melaksanakan perkemahan kita, maka haruslah ada proses menilai. Apa yang perlu dinilai? Program itu berjalan dengan baik atau tidak? Ada kelebihan atau kekurangan? Bagaimana dengan budget ataupun keuangan, mencukupikah tidak sepanjang perkemahan? Apa pula cash dengan makanan, mencukupi ataupun tidak, objektif tercapai ataupun tidak. So, ini semua di dalam komponen penilaian. Oke. Sebelum perkemahan kita perlu melihat beberapa kriteria ataupun kita sebut di sini sebagai prosedur tetap. Prosedur tetap ini maksudnya ialah harus kita laksanakan sebelum atau harus kita kenal pasti sebelum kita melaksanakan aktiviti. So, dalam PowerPoint ini kamu dapat melihat satu jadwal contoh senarai semak sebelum melaksanakan perkemahan. So, biasanya kita akan bahagikan kepada 4 kolom. Kolom yang pertama itu ialah senarai perkara yang perlu diselesaikan. Kolom yang kedua adalah berkaitan dengan perkara itu sudah diselesaikan ataupun belum. Kolom yang seterusnya ialah kolom sedang dalam proses menyelesaikan.
And then kolom yang terakhir ialah kolom di mana perkara itu telah diselesaikan. So, belum selesai, dalam proses, dan selesai. Oke, apa contoh-contoh dia activity yang atau perkara yang kita perlu fikir sebelum melaksanakan perkemahan? Yang pertama ialah pembentukan jawatan kuasa induk. Selepas bentuk jawatan kuasa induk, perlu bentuk juga jawatan kuasa kecil atau jawatan, ada juga yang sebut jawatan kuasa pelaksana ataupun jawatan kuasa kerja. And then merancang aktiviti untuk perkemahan tersebut, merancang aktiviti selain daripada aktiviti, merancang budget, merancang menu, segala apa sahaja yang perlu dilakukan sepanjang perkemahan, masukkan dalam bahagian perancangan. And then sebelum perkemahan juga sangat penting, ini ialah prosedur yang tetap yang wajib dilaksanakan, yaitu pemilihan lokasi perkemahan. Yaitu apabila menetapkan lokasi perkemahan, maka perlu jawatan kuasa ini meninjau lokasi itu sesuai atau tidak, adakah banyak potensi bahaya di kawasan itu. So contohnya kalau terlalu di tepi pantai atau di tebing sungai ataupun di kawasan yang curam, kita kena fikir baliklah untuk mengubah lokasi perkemahan. So ini ialah proses sebelum, yaitu kita pilih tempat and then meninjau tempat itu, menilai sama ada tempat itu sesuai ataupun tidak, tapak dia mencukupi atau tidak dengan bilangan peserta yang ada dan sebagainya. Sangat penting. And then sebelum perkemahan mesti menyediakan kertas kerja. Selain kertas kerja, menyediakan borang-borang kebenaran, seperti borang kebenaran kepada ibu bapa. Perlu ada borang kebenaran dari ibu bapa. Kalau ibu bapa tidak benarkan, pelajar tidak boleh suka-suka untuk menyertai aktiviti tersebut. Ada juga pelajar tuh yang ambil kesempatan untuk keluar dari rumah, dia tanda tangan sendiri dari tanpa pengetahuan ibu bapa. Itu salah, tidak boleh. Oke, and then penyediaan peralatan. Sebelum perkemahan kita pastikan alat kita cukup. Kemah cukup, flysheet cukup, peralatan memasak cukup, peralatan lain cukup. Dan juga peraturan perkemahan sangat penting, sebab peraturan yang ditetapkan itu perlu dipatuhi oleh setiap peserta yang menyertai perkemahan tersebut. Dan yang paling penting juga sebelum perkemahan, jawatan kuasa perlu memberikan taklimat awal kepada semua peserta berkaitan dengan aktiviti perkemahan yang akan dijalankan. So, yang paling baik adalah kita sediakan senarai semak supaya tidak ada bahagian-bahagian yang tertinggal sebelum kita melaksanakan aktiviti perkemahan tersebut. Oke. Ini di dalam PowerPoint ini dinyatakan bagaimana perancangan awal ataupun apa aktiviti yang perlu dilakukan sebelum perkemahan, seperti meninjau kawasan atau lokasi, mengenal pasti pegawai atau fasilitator yang boleh membantu. Contohnya kalau buat aktiviti Flying Fox contohnya. So, kalau pihak guru pengiring sahaja itu tidak mencukupi, dan tidak layak pun guru-guru itu mengendalikan aktiviti Flying Fox tersebut. Dia perlu ada daripada pihak yang lebih pakar seperti JPA ataupun bahagian pusat ko. Oke.
Selain daripada itu, tadi kita sudah sebut juga berkaitan dengan borang kebenaran untuk ibu bapa ataupun kepada jabatan pendidikan. Oke, yang ini contohnya kalau kita melaksanakan aktiviti perkemahan itu di luar daerah ataupun kawasan sekolah kita, di luar daerah, maka perlu mengisi borang pelancongan yang akan diserahkan sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum aktiviti perkemahan itu dilaksanakan. Kepada siapa? Kepada jabatan pendidikan, supaya pihak JPN mereka akan luluskan dulu, barulah kita boleh proceed untuk melaksanakan aktiviti sekiranya kita laksanakan di luar daerah. Oke, seterusnya sebelum melaksanakan perkemahan, kita kena pastikan setiap peserta kita dalam tahap kesehatan yang optimal, keadaan yang baik. Jangan pergi perkemah tapi sudah sakit, kan, demam, sudah demam sedia. So, itu kan mendatangkan masalah kepada guru pengiring ataupun rakan-rakan lain di dalam perkemahan yang melibatkan diri dalam perkemahan tersebut. Menyemak peralatan cukup atau tidak, mengenal pasti peraturan, senarai semak untuk setiap peserta, apa yang perlu dibawa oleh setiap peserta. Dan ini adalah aktiviti perkara-perkara yang perlu diambil kira sebelum melaksanakan perkemahan. Ini kita sebut sebagai prosedur tetap sebelum perkemahan. Oke, semasa perkemahan apa yang perlu dilaksanakan atau kita sebut tadi apa? Prosedur tetap semasa perkemahan. Yang pertama sekali ialah memantau pelaksanaan perkemahan tersebut, yaitu kita akan melihat atau memastikan kebajikan ahli atau peserta perkemahan itu terjaga, kesehatan mereka, semua individu atau peserta perkemahan itu dalam keadaan yang sehat, tiada kecederaan, tiada sakit. Dan sekiranya semasa perkemahan itu ada apa-apa ada yang berlaku di luar dugaan, maka kita akan laksanakan plan kontingensi supaya bukan dihentikan serta-merta, tapi kita ada plan kedua untuk meneruskan aktiviti perkemahan tersebut. Semasa perkemahan juga apa yang perlu dilaksanakan ialah penilaian. Apa yang mau dinilai itu? Yang pertama, kerjasama antara individu ataupun kerja berpasukan dalam kalangan peserta perkemahan, kepimpinan. Kita akan melihat siapa peserta-peserta yang ada leadership dia ataupun ada ciri-ciri kepemimpinan dia. And then kita lihat juga kemahiran penyelesaian masalah ini dinilai sepanjang masa perkemahan. Kemahiran penyelesaian masalah. Maksudnya kalau ada situasi yang di luar jangka, maka dalam kalangan peserta itu dia ada idea bagaimana untuk selesaikan masalah tersebut. And then menilai dari aspek komunikasi, maksudnya adakah mereka bersosialisasi, berkomunikasi antara satu sama lain, ataupun adakah bentuk klik sahaja di situ, dinilai semua itu ya. And then hormat menghormati, selain daripada hormat menghormati, dinilai juga kelancaran program perkemahan tersebut. Oke, itu ialah prosedur tetap semasa perkemahan. Selepas perkemahan ada 3 perkara yang penting untuk dilaksanakan, yaitu prosedur tetap selepas perkemahan. Yang pertama ialah penyelenggaraan. Penyelenggaraan dari aspek apa? Yang pertama, tapak perkemahan. Memastikan selepas perkemahan tamat,
lokasi perkemahan itu dalam keadaan yang bersih dan kemas, tidak ada sampah merata-rata ataupun semua bahan sisa sudah dibuang ke dalam rumah sampah, di rumah sampah atau tapak pelupusan yang telah disediakan. Penyelenggaraan peralatan, memastikan alat bersih, kemas, disusun, cukup, tiada yang hilang, tiada yang rosak, ataupun kalau ada rosak dilaporkan kerosakan. Ini semua dalam proses penyelenggaraan. Selepas perkemahan, perkara kedua yang perlu dilakukan ialah postmortem. Maksudnya ialah mesti mengadakan mesyuarat, dan disinilah setiap EJK yang telah dilantik melaporkan bahagian masing-masing. Apa yang mau dilaporkan tuh ya? Kelebihan, kelemahan, ataupun kekuatan, ataupun apa kekurangan di bahagian jawatan kuasa dia, apa yang perlu ditambah baik. Oke, ini ialah contoh-contohnya. And then yang ketiga, selepas perkemahan perlu ada penyediaan laporan. Mesti ada laporan sebagai dokumentasi ataupun evidence ataupun rujukan pada masa hadapan. Semungkin dalam STPM dia kadang-kadang mungkin akan tanya begini, kenapakah selepas perkemahan perlu menyediakan laporan perkemahan? Jadi pelajar atau calon perlu tahu apa tujuan pelaporan. Oke, yang pertama, pelaporan itu adalah sebagai evidence. Yang kedua, pelaporan itu adalah sebagai rujukan pada masa hadapan. Yang ketiga, kita perlu laporkan kepada pihak jabatan pendidikan tentang aktiviti yang sudah kita laksanakan. Jadi pelaporan ini boleh dibahagikan kepada dua. Satu ialah laporan individu, dan laporan yang kedua adalah laporan induk. Laporan induk ini adalah laporan bagi keseluruhan perkemahan itu, dan perlu dihantar kepada JPN satu laporan, kepada pihak sekolah satu laporan, dan kepada file perkemahan satu laporan. Oke. Di dalam laporan induk ini perlu juga ada salinan surat-surat penghargaan kepada personel-personel yang terlibat sepanjang perkemahan kita laksanakan. Masukkan di dalam sana sebagai evidence. Oke, laporan individu pula macam mana? Laporan individu ni dia melibatkan ringkasan aktiviti, program yang telah dijalankan, kelebihan dan kekuatan, dan juga apa cadangan penambahbaikan yang perlu ditambah baik pada masa hadapan. Dan yang paling penting dalam laporan individu ini, individu melaporkan apa tugas yang telah dia laksanakan berdasarkan jawatan yang telah diberikan. Contohnya kalau saya diberikan jawatan sebagai jawatan kuasa kebersihan, maka saya akan melaporkan apa yang telah saya lakukan sebagai ahli jawatan kuasa kebersihan. Oke, itu penting dalam laporan individu. Oke, rasanya sudah habis 3 prosedur tetap kita, 3 prosedur tetap sebelum perkemahan, prosedur tetap semasa perkemahan, prosedur tetap selepas perkemahan. Sebelum perkemahan kita sediakan senarai semak, beberapa senarai semak. Semasa ada 3 perkara juga. Selepas ada 3 perkara lagi. Saya harap
Topik kali ini yang ringkas, semua berkaitan dengan perkemahan yang mana Anda akan laksanakan sebagai salah satu amali wajib semester 1. Selepas ini Anda dapat melaksanakan dengan lebih teratur dan sistematik perkemahan Anda. Oke, that's all for today. Kita akan jumpa lagi pada perbincangan topik yang akan datang. Bye. Jangan lupa like, view, subscribe channel Teacher Rita.